So ini kita punya part tu daripada buku pasal panduan mencari nafkah yang diajarkan syurga ni. Dan kita pergi pada topik yang seterusnya, iaitu mencari keredaan Allah. Mencari keredaan Allah dalam urus niaga dan perniagaan adalah satu formula yang paling berkesan mengatasi kemiskinan. Okey. Ini kerana apabila setiap Muslim mengamalkan konsep redha, artinya mereka menerima apa saja yang diberikan oleh Allah, sama ada kaya atau miskin. Alright. Sorry. So, daripada hadis daripada Sahih Al-Hakim, Rasulullah ditanya mengenai usaha yang paling baik sebagai sumber pendapatan atau rezeki. Baginda menjawab, pekerjaan yang paling baik adalah hasil usahanya sendiri dan setiap perniagaan yang baik setelah halal. Okay. Alright. Sebab sekarang ni kan, sekarang ni benda paling mudah sebab kita dah ada internet online kan. Kita just jual barang dekat secara online saja. Nak buat duit, dengar cerita sampai dapat berpuluh-puluh ribu kan dia orang. Wow, hebatnya, pandailah tu kan dia orang. Dapat difahami melalui kandungan hadis tadi bahawa segala urus niaga dan jual beli menurut kacamata Islam adalah urus niaga yang berlaku tanpa ada penindasan terhadap orang lain, iaitu pembeli atau pengguna, seperti yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Jelas tu kan? Urus niaga dan jual beli yang dilakukan secara suka sama suka, iaitu berpuas hati antara penjual dan pengguna. So, penjual jadi orang yang adil, pengguna pun berpuas hati dengan barang yang dia beli. Okay. Alright. Perniagaan yang menguntungkan. Sistem pembahagian pendapatan. Okay. Apa ni? Sistem Mashi adalah satu kaedah dalam pembahagian gaji berdasarkan keperluan seseorang, bukanlah berdasarkan jawatan yang dipegang ataupun peringkat ijazah yang dimiliki. Besar keperluan seorang itu, maka besar pula lah bayaran yang diterimanya, walaupun tidak memiliki gaji dan berpendidikan tinggi. Oh, okay. Wow. Serius, betul lah tu. Makin banyak kerja kita buat, makin banyak lah duit yang kita betul dapat kan. Bagus juga buku ni cerita pasal benda tu. Sistem pembekalan barang. Jika kita ingin mengamalkan cara Islam dalam perniagaan, setiap ahli atau orang kerap yang terlibat dalam perniagaan perlu merasakan bahawa seluruh tempat dalam perniagaannya sendiri dan kepunyaan rakannya adalah milik bersama. Okey. Sistem jualan langsung. Jelah macam jualan terus menerus lah. Datang approach kita, abang nak beli tak krepek ni, nak beli tak buku ni, macam tu lah kan. Keperluan berniaga agama. Di keperluan berniaga agama ni, kegiatan agama dalam masyarakat Islam ni, kita boleh kategorikan sebagai dalam 3 bentuk lah. Ekonomi fardu kifayah, ekonomi komersial, ekonomi strategi. Ekonomi fardu kifayah bukan bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi jika Allah mahu memberi keuntungan, alhamdulillah. Kegiatan ekonomi jenis ini tidak bertujuan untuk mencari kekayaan, tapi jika Allah mahu memberikan kekayaan melalui saudara ini, alhamdulillah. So, komersial pula. Ekonomi komersial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan asalkan merujuk kepada syariat Islam. Dengan ekonomi komersial ini, keuntungan perlu dicari sebanyak-banyaknya. Ekonomi komersial inilah yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang halal dan boleh menampung ekonomi fardu kifayah yang rugi. Okay. Ekonomi strategi bermaksud dia sampai memberi sokongan kepada ekonomi fardu kifayah dan ekonomi komersial, ia juga memberi manfaat pada yang lain. Misalnya mengubah sikap Islam sendiri yang boleh memberi imej yang baik kepada orang-orang bukan Islam. So ini yang ni lebih besar lah kan. Ekonomi insan, memahami kedudukan ekonomi dalam Islam, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergantung kepada orang lain.
Keberkatan dalam berjemaah, okey, dalam berjemaah. Okey, apa lagi? Peluang perniagaan. Peluang perniagaan, adab dan etika. So majoriti benda-benda ni dia macam kata-kata motivasi lah. Dia cuba nak bagi kita bagi inspirasi dan sebagainya. Kita kena jaga adab dan etika. Sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berdosa, melainkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, membuat kebajikan dan bercakap benar. um, Apa lagi? Apa lagi kita boleh kongsi dekat sini ya? um, Berkat sedekah dan syukur. Okey, ini adalah berkat sedekah dan syukur. Mendapat keberkatan. Macam mana kita nak tahu bila kita mendapat keberkatan atas sesuatu? Bersyukurlah apa benda yang telah diberikan Allah SWT. Belanjakanlah harta pada jalan yang diridai Allah. Berusaha untuk mendapatkan rezeki halal. Keluarkan sedekah yang wajib, iaitu zakat, jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada orang miskin dan orang yatim. Bersedekah kepada anak yatim setiap hari jika boleh. InsyaAllah, ikhlaskan pemberian dan sedekah hanya kepada Allah, bukan mengharapkan pujian dan sebagainya. Hulukan pemberian sunat secara rahsia. So kita ada sifat-sifat seperti ini, insyaAllah kita mengharapkan keberkatan lah, kan? Yang mana sedekah menyuburkan rezeki. Konsep sedekah sekurang-kurangnya belikanlah sesuatu yang kita sayangi. Itulah. Alright. Lepas tu, ini yang terakhir. Bukan terakhir. Menguruskan kekayaan dan perniagaan. Apa yang dimaksudkan dengan benda ni? Okey. Yang pertama, sistem pengurusan harta dan perniagaan. Kekayaan harta benda dan zuriat adalah baik, tapi ia cuma perhiasan dan kesenangan dulu semata-mata. Yang pasti kita perlu berjaga-jaga dan menjadikan ia sebagai alat atau jalan yang menghasilkan amal soleh yang kekal faedahnya untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Sesungguhnya beruntunglah siapa yang dapat berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sistem pengurusan harta dan perniagaan. Apa benda yang nak disampaikan kat sini ya? Sistem pengurusan dia menguruskan bentuk-bentuk urus niaga dalam Islam. Bentuk-bentuk urus niaga pasal especially pasal pertukaran barangan, jualan terbuka, pertukaran mata wang, jual salam, jual beli yang tegah dan haram yang tidak sah. Jual beli mana tu? Jual beli yang haram yang tidak sah meliputi perkara-perkara berikut: jual beli secara riba, termasuk penukaran wang ataupun jual beli bahan makanan. Okey. Jual beli bahan najis, iaitu najis yang tidak halal dari segi syarak. Jual beli secara sentuhan, jual beli secara campak, jual beli baling batu, jual beli langsung pada masa kelahiran anak, jual beli janin di dalam kandungan, jual beli benih binatang, jual beli buah-buahan yang belum masak. Jualan Arabian, iaitu jual beli yang dikenakan bayaran cengkeram atau wang deposit yang dianggap sebagai sebahagian daripada harta barang jika jualan itu jaya. Sekiranya gagal, maka wang tersebut tidak dikembalikan. Jual beli ini ialah jual beli yang haram dan tidak sah. Banyak jugalah benda yang kita cuba untuk memahami apa benda yang cuba nak sampaikan sebenarnya. Sebab kita jual beli ni terlalu kita just beli nasi je. Nasi, lepas tu bawa balik makan kat rumah, tu je lah. Produk tak banyak sangat kita jual beli kan. So bila dia kata macam jual beli secara campak ni, kita jadi macam tak faham sekejap lah. So yang ni ada juga jual beli yang haram tetapi sah. Salah satu contohnya ialah kita ada beberapa contoh juga.
Kita ada, kejap, kita ada 11 contoh. Oh wow, sedia 11 contoh. Okey, kita cuba satu jual beli yang haram terpisah. Peniaga yang ni satu lagi contoh. Peniaga yang membeli barang daripada orang kampung yang sedang berjalan dalam perjalanan membawa barang ke bandar untuk dijual. Orang kampung itu belum tahu harga barang tersebut di bandar. Oleh itu, boleh berlaku penipuan harga yang menyebabkan kerugian besar disebabkan jual beli tersebut. Tapi sekiranya dia beli dengan harga yang sama dengan harga bandar, maka tidak dicegah. So itulah. Banyak pula game yang ada kat dunia ni kan, macam especially bila kita datang pada orang-orang yang tak tahu pun benda kesian untuk dia sebab untuk isu yang sebegini. Maybe masa tu komunikasi masih belum luas dan sebagainya. Tapi kesian jugalah, tak ada jugalah untuk kita ambil kesempatan kan, jadi orang tengah. Jangan menjual setengah dari kamu atas jualan orang lain. Tidaklah, banyaklah benda yang boleh ni interpret kan sebenarnya. Sebab dia bukannya pukul rata. Of course lah dia bukan pukul rata kan, tapi apa-apa pun setiap benda pun dia adalah batas-batas dia. Jadi apa lagi nak sampaikan? Banyak juga benda buku ni sebenarnya nak beritahu. Itulah, kekayaan bukan faktor kejayaan dalam perniagaan. Okey. Okey, apa lagi? Peniaga yang amanah adalah peniaga yang berjaya. So satu tu je lah sebenarnya pun. Kalau nak berniaga ni, just kena pastikan benda yang kita jual tu ada benefit pada orang sekeliling, dan kita kena tanggungjawab kita bila kita dah dapat profit. Apa benda yang kita cuba nak perbaharui, sama kita meningkatkan infrastruktur yang ada pada kalangan sekeliling, ataupun kita boleh buat kebajikan dan sebagainya. Dan apa-apa pun pinpointnya mencari keredaan Allah SWT lah dengan setiap tindakan yang kita buat. Jadi langkah-langkah ini yang terakhir, iaitu langkah-langkah memajukan perniagaan. Sekurang-kurangnya ada 10 perkara jika diamalkan oleh para peniaga dalam urus niaga, ia dapat memajukan perniagaan dan mendatangkan keberkatan, iaitu taubat. Seorang peniaga perlu bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan dengan syarat meninggalkanlah perkara-perkara yang telah di dosa yang dilakukan tu, dan menyesal dan sebagainya. Khauf, rasa gemetar dan gerun akan kekuatan dan kebesaran Allah, serta takut dengan kemurkaannya dengan mengejarkan segala perintah dan memuji segala larangannya. Yang ketiga, zuhud. Dan keempat, kita sabar. Yang kelima, kita syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang ke-8, mahabbah, cinta kepada Allah dengan mengingatinya pada setiap masa dan keadaan. Di samping hendaklah segera menunaikan segala perintahnya yang padu dan diiringi bersama ibadah-ibadah sunat yang lain. Yang ke-9, redha. Yang ke-10, zikrul maut, sentiasa mengingat mati. So jadi 10 sebab. Dan begitulah kan. Yang terakhirnya untuk dikongsikan adalah istiqamah dan tidak berputus asa. Istiqamah adalah merujuk kepada perkara yang berikut: cita-cita yang murni untuk berjaya di dunia dan di akhirat, sanggup menghadapi berbagai cabaran dan masalah, berpegang dengan prinsip ajaran Islam yang berteraskan ilmu, ibadah, solat imam dan akhlak mulia, berjihad melawan pengaruh nafsu, pendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan keseronokan dan kemewahan. So itu adalah kisahnya dalam buku ni. Itulah, banyaklah benda untuk diceritakan sebenarnya. Rasa macam baguslah. So tengoklah nanti kan, kita tengok pula, kita baca pula buku apa seterusnya kita pula untuk next video. Alright, saya minta dulu. Nama saya Mas. Assalamualaikum.